Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Ah, saya Nur Hishamuddin bin Mazin dari Unit Kulineri Langkawi Tourism Academy Ash College Komite Langkawi. Okey, tajuk kajian saya, kajian tindakan seperti berikut. Ah, Penguasaan dan pengaplikasian terminologi bahasa Inggeris modul Professional Cuisine dalam kalangan pelajar program Certificate in Culinary Arts. Okey, refleksi kajian. Penguasaan dan pengaplikasian terminologi bahasa Inggeris ini saya tujukan ke dalam bidang teknikal, bidang pendidikan dan seterusnya kepada tugasan yang perlu dilaksanakan oleh para pelajar. Mengenai sorotan literatur, semua usaha ini adalah ke arah penambahbaikan, tetapi untuk mencapai tahap penguasaan ilmu mengenai bahasa Inggeris sahaja tidak memadai jika tidak diamalkan dalam aktiviti kehidupan keseharian pelajar. Itu kata-kata daripada Syafiq Aiman 2015. Bagi Muhammad Hasmi Yaakob, Muhammad Hilmi Ali dan Nur Hidayani Abdul Wahab 2017, mereka berkata penguasaan bahasa Inggeris berupaya bertindak sebagai pembeli ubah peramal yang penting kepada tahap keberkesanan kemahiran insaniah. Fokus kajian saya adalah lebih kepada mengenal pasti punca pelajar yang kurang memahami terma-terma bahasa Inggeris dalam kursus CUL 3054 Professional Cuisine. Dan objektif kajian saya terbagi kepada dua. Objektif am seperti mengenal pasti punca pelajar kurang memahami terma-terma bahasa Inggeris dalam kursus CUL 3054 Professional Cuisine. Bagi objektif khusus pula, terdapat tiga objektif khusus. Yang pertama, mengenal pasti minat pelajar terhadap terminologi kulineri dalam bahasa Inggeris. Mengenal pasti pengetahuan asas pelajar terhadap terminologi kulineri dalam bahasa Inggeris. Dan ketiga, mengenal pasti kemampuan pemahaman pelajar terhadap terminologi kulineri dalam bahasa Inggeris. Nah, kumpulan sasaran saya terdiri daripada 24 responden dari program Certificate in Culinary Arts sesi Jun 2019. Dari segi pelaksanaan kajian pula, saya membuat dua kaedah, iaitu secara soal selidik dan secara temu bual dengan para pelajar saya tu. Okay, analisis data berkenaan dengan lebih kepada survey ataupun kuantitatif minat pelajar terhadap terminologi kulineri bahasa Inggeris. Dan kedua, pengetahuan asas pelajar terhadap terminologi kulineri bahasa Inggeris. Dan ketiga, kemampuan pemahaman pelajar terhadap terminologi kulineri bahasa Inggeris. Ini adalah analisis data yang telah dibuat base kepada konstruk yang pertama, iaitu minat pelajar. Yang dapat kita lihat di sini dekat A7, iaitu kaedah pengajaran dan pensyarah yang mempengaruhi minat dalam bidang kulineri ini. Ia menentukan minat pada pelajar tersebut, sama ada beliau minat dalam bidang kulineri ataupun tidak. Terdapat 7 sub topik yang saya bina, dan inilah hasil dapatan daripada konstruk yang pertama, iaitu minat pelajar. Okay. Dari konstruk yang kedua, lebih kepada pengetahuan asas pelajar, dapat lihat di sini graf menunjukkan subtopik yang pertama, B1. Saya menguasai tentang terminologi dalam bahasa Inggeris semasa semester 1. Itu menunjukkan semasa mereka semester 1, mereka telah belajar dan menguasai tentang terminologi bahasa Inggeris ini. Dari segi subtopik soalan yang B5, kulineri merupakan bidang yang sukar difahami, bermaksud mereka tidak bersetuju tentang soalan berikut, tentang cadangan berikut. Okay.
So daripada 7 subtopik ataupun sub soalan yang saya sediakan, inilah graf yang menunjukkan hasil dapatan yang saya dapat. Dan dari segi konstruk yang ketiga, iaitu kemampuan pemahaman pelajar. Terdapat 7 subtopik ataupun sub soalan yang saya sediakan, dan dapat kita lihat di sini C2 memainkan peranan penting. So dia lebih kepada saya lebih berusaha sendiri dalam meningkatkan kefahaman terma-terma bahasa Inggeris. Bermaksud di sini para pelajar ni telah berusaha sendiri dalam macam mana diorang nak meningkatkan pemahaman diorang dalam memahami terma-terma dalam bahasa Inggeris ni untuk bidang kulinari ni. Dan bagi soalan C7 pula, mereka graf menunjukkan 87% mengatakan mereka tidak memiliki buku yang berkaitan terminologi kulinari dalam bahasa Inggeris ini. So mereka lebih mengharapkan di dalam kelas lah. So hasil dapatan yang saya dapat menunjukkan graf ada yang naik turunnya. Berdasarkan tindakan yang saya jalankan, apa yang saya jalankan selepas membuat kajian tersebut adalah menggunakan tindakan yang dijalankan adalah memberi galakan kepada pelajar untuk membeli buku-buku kulinari ini, dan kemudian saya memberi bahan-bahan bacaan tambahan untuk mereka lebih memahami. Dan yang ketiga, lebih kepada keadaan visual ataupun penayangan video semasa di dalam kelas, sama ada kelas teori ataupun kelas praktikal lah. Sebab sekarang kita terdapat medium yang boleh menggunakan handphone dan boleh dicapai dengan mudah lah. Dari segi kaedah temubual pula, kualitatif, terdapat 6 soalan yang saya sediakan yang menunjukkan respon daripada para pelajar itu sama ada positif ataupun negatif. Seperti yang pertama, adakah lawatan industri mampu meningkatkan minat mereka dalam bidang kulinari? So di sini menjawab 95.83%, bermaksud mereka memang perlu untuk pergi ke lawatan industri ini. Untuk soalan A2, adakah tempoh pengajaran kelas teori yang diberikan dan mencukupi untuk lebih memahami terminologi kuliah bahasa Inggeris? Maksud dari sini, mereka berpandangan 70.83% mengatakan mereka cukup, dan tidak cukup lebih kurang 29.16%. Soalan yang ketiga, adakah tempoh pengajaran kelas amali yang diberikan mencukupi untuk lebih memahami terminologi kuliah bahasa Inggeris? So di sini mengatakan mereka lebih ke arah positif, iaitu 58.33% mengatakan mereka cukup untuk memahami tentang terminologi ini. Bagi soalan keempat pula, adakah komunikasi dalam bahasa Inggeris menjadikan anda sukar untuk mengaplikasi terminologi kulinari ini? Sebilangan mereka mengatakan sukar. So persennya adalah 45.83. Bagi yang minat dan boleh memahami, so data yang saya peroleh adalah 54.16%. Ada soalan yang kelima, adakah terminologi dalam bahasa Inggeris ini bercampur dengan bahasa, contohnya bahasa Perancis? Ya, memang dari sudut positifnya adalah 66.6%. So sebilangan pelajar ni dia tahu akan terminologi ini memang kebanyakannya daripada bahasa asing. And then yang keenam, adakah peralatan yang digunakan dalam dapur tidak berkaitan dengan bidang kulinari? Mereka berpandangan kebanyakannya memang adalah apa yang terdapat di dalam dapur tu semuanya untuk bidang kulinari. So mereka berpandangan tidak setuju lah ataupun negatif, lebih kepada 79.16%.
Itulah analisis data berdasarkan kaedah temu bual. Ini adalah hasil rumusan kajian saya lakukan berdasarkan dua-dua kaedah tersebut. Kaedah pertama itu kaedah kuantitatif yang terdapat 3 konstruk. Konstruk pertama, konstruk kedua dan konstruk ketiga. Konstruk pertama lebih kepada minat yang menunjukkan di mana sebelum dan selepas saya melakukan survey tersebut. Sebelum menunjukkan, kebanyakannya menunjukkan ada yang tinggi, ada yang rendah, dan selepas menunjukkan ada peningkatan. So kita dapat tengok dari soalan A4, selepas saya membuat kaedah survey ini, terdapat peningkatan sebanyak 28%. So itu menunjukkan satu kaedah yang amat baguslah untuk mereka hadapi. Dan dari sudut A7 pula, memang mereka menunjukkan minat di dalam bidang kulineri ini. Okay, bagi konstruk kedua, rumusannya terdapat lebih kurang 7 soalan yang saya sediakan tu. Ada naik turunnya, tapi kebanyakannya, yang banyaknya adalah dekat B2. Mereka dapat memahami terma-terma kulineri tersebut dalam bahasa Inggeris. So itu menunjukkan peningkatan yang amat ketara. Dan dari segi B5 pula, kulineri merupakan bidang yang suka difahami. So selepas diterangkan ada peningkatan selama 2%. Dari konstruk yang ketiga pula, lebih kepada kemampuan pemahaman pelajar. Dapat dilihat daripada soalan C6. Saya jarang membaca bahan bacaan dalam bahasa Inggeris, so menunjukkan di sini selepas survey yang kedua saya lakukan menunjukkan peratus peningkatan sebanyak 52%. Bermaksudnya di sini para pelajar dah telah membeli buku-buku ataupun bahan bacaan yang berkaitan dengan bidang yang mereka minati ini. Dari segi kaedah kuantitatif pula, rumusan kajian yang saya dapat adalah terdapat 2 sub soalan yang menunjukkan 100% peningkatannya. Dari segi soalan A1, adakah perlu diadakan lawatan industri untuk meningkatkan minat anda dalam bidang kulineri? Ya, mereka menunjukkan minat. So itu satu perkembangan yang baik untuk mereka. Dan dari segi soalan lain juga ada menunjukkan peratusnya yang ada sedikit, ada yang banyak. So inilah hasil dapatan dan rumusan yang saya dapat setelah menjalankan kajian selidik tersebut. So selepas saya habis menjalankan kajian ni, saya mungkin ada cadangan untuk membuat kajian seterusnya, seperti inilah pemahaman dan pemasaran sistem aplikasi Google Edmodo dalam pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar Certificate in Culinary Arts. Ini adalah hasil rujukan yang saya rujuk untuk membuat kajian tindakan ini daripada dua rujukan yang saya dapat. Dan sekian, terima kasih banyak. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.